Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan MyDM News edisi Oktober 2021. Jabatan Perikanan Malaysia DOF telah mengambil inisiatif dengan menjalankan aktiviti ternakan kerang secara terancang melalui projek kebun kerang. Pertanakan kerang menjadi alternatif kepada nelayan yang menjalankan aktiviti menangkap ikan di mana berdepan dengan masalah kekurangan sumber ikan yang semakin berkurangan. Projek kebun kerang ini memberi manfaat dalam meningkatkan ekonomi nelayan kecil pesisir pantai dan masyarakat setempat yang terdiri daripada golongan B40 dalam memperoleh pendapatan tambahan. Sebanyak RM275,000 telah diperuntukkan oleh kerajaan negeri bagi kos pancang dan kos benih kerang, manakala RM390,000 dari kerajaan persekutuan bagi kemudahan 3 jeti pendaratan kerang, perolehan kokal grader dan lain-lain kelengkapan post-harvest. Seramai 150 keluarga daripada golongan B40 yang terdiri daripada nelayan pantai serta masyarakat setempat sekitar Lekir telah terlibat dalam projek ini. Lawatan projek ini turut dihadiri oleh Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI, Datuk Badrul Hisham Mohamad di Lekir, Perak pada 7 Oktober 2021. Seiring menjamin kelestarian sumber perikanan, Jabatan Perikanan Malaysia turut mengadakan program pemodenan vesel dan mekanisasi tangkapan bagi membantu nelayan Zon A dan Zon B. Sehubungan itu, satu lawatan kerja Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI, Datuk Badrul Hisham Mohamad ke Shipyard Vesel Perikanan Moden di Hutan Melintang, Perak pada 7 Oktober 2021. Banjasan Sdn Berhad merupakan industri tempatan yang beroperasi di Hutan Melintang dalam industri pembinaan, penyelenggaraan dan pembaikan vesel tangkapan ikan, penghawa dingin, kotak gear dan alat-alat ganti. Syarikat ini juga turut memiliki sebuah vesel moden Zon C yang lengkap dengan peralatan menangkap ikan yang bernilai RM2.4 juta dan mengikut spesifikasi Kesatuan Eropah. Selain menyelenggara kerosakan kapal, syarikat ini turut menambah perkhidmatan pembuatan pemodenan vesel tangkapan ikan sebagai satu usaha dan sumbangan syarikat kepada pihak jabatan. Pemodenan vesel ini akan memberi manfaat dan peluang kepada nelayan tempatan untuk memperluaskan zon tangkapan ikan dengan menggunakan vesel yang lebih moden. Jabatan Perikanan Malaysia amat menggalakkan penglibatan golongan belia dalam mencuburi bidang perikanan tangkapan. Sebanyak 10,000 ekor benih ikan jenis baung dan siakap akan dijangka dilepaskan pada awal tahun 2022 di sepanjang Sungai Sedili Besar, Johor. Kenyataan itu dinyatakan oleh Timbalan Menteri Satu MAFI, Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah dalam satu lawatan kerja beliau di Tanjung Serili, Kota Tinggi pada 9 Oktober lalu. Dalam lawatan tersebut, sebanyak 2,000 ekor benih ikan siakap bersaiz 8 inci telah berjaya dilepaskan. Tujuan program pelepasan ini adalah untuk menjamin kelestarian sumber perikanan di samping meningkatkan sumber pendapatan nelayan. Ia juga merupakan salah satu usaha bagi menyokong pembangunan industri perikanan rekreasi agar ia boleh dinikmati oleh generasi masa hadapan. Selain menambah stok ikan, program ini turut memberi kesedaran dan mendidik masyarakat setempat untuk menghargai sumber perikanan di perairan negara. Turut ada sama Menteri Perpaduan Negara YB Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan DOF Haji Sufian bin Sulaiman dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan LKM Hajah Khairul Nisa binti Omar. Bagi menjamin sumber perikanan negara, projek pemacu pertanian aquaculture telah dilaksanakan melalui Jabatan Perikanan Malaysia di beberapa kawasan sekitar Bera dan Temeluk Pahang. Sehingga itu, Ketua Pengarah Perikanan Malaysia Encik Ahmad Tamiz bin Ramli telah menyerahkan sijil Malaysia Good Agricultural Practice MyGap kepada kluster SME ternakan ikan dalam sangka. Pemberian sijil tersebut bermatlamatkan penghasilan produk aquaculture selamat dimakan dan berkualiti tanpa memudaratkan persekitaran, kebajikan haiwan dan mematuhi keperluan keselamatan dan kesihatan pekerja. Terdapat 4 faedah bagi penerima sijil MyGap, antaranya adalah meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap hasil aquaculture yang bersih, selamat dan dikeluarkan tanpa menjejaskan kualiti alam sekitar. Jaminan kerajaan bagi produk aquaculture yang selamat melalui aktiviti pensampilan, komitmen ladang untuk mengeluarkan hasil aquaculture yang selamat dimakan dan meningkatkan keyakinan pengguna dan memperluaskan laluan pasaran kepada hasil aquaculture negara. Antara kawasan dan projek yang terlibat ialah kluster SME ternakan ikan dalam sangka di Kuala Triang, pemiliknya Encik Azmi Mat Yaman merupakan ketua projek di situ. Seterusnya di Payapaga Encik Johar Baharudin bin Sulaiman dan di Pangsenam Termeloh Encik Muhammad Zahran bin Yahya. Operasi projek ternakan ikan tersebut adalah daripada spesies ikan patin dan ikan tilapia. Sebanyak RM2.01 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan melalui DOF bagi pelaburan keseluruhan projek ternakan ini. Terdapat 266 unit sangka ikan di mana sebanyak 49 unit sangka di Kuala Triang, 192 unit sangka di Payapaga dan 34 unit sangka di Pangsenam. Selain itu, pihak kerajaan turut menyediakan bantuan kemudahan seperti jeti pendaratan termasuk stor makanan, ruang utiliti, tandas, pusat jualan, alatan mekanisasi, makanan ikan dan benih ikan. Lawatan kerja beliau diteruskan lagi ke kolam udang super intensif Serandu Aquaponik Sistem Sdn Berhad SAS di Pekan Pahang. Ia ditubuhkan pada 11 Februari 2021 dan mula beroperasi pada 31 Mac.
Kolam udang super intensif ini terbagi kepada dua bahagian iaitu Farm Serandu Aquaponik System FSAS dan Hatchery Serandu Aquaponik System HFAS. FSAS mempunyai kedudukan yang sangat strategik kerana 300 meter dari laut dan 20 meter dari jalan raya. Dengan memiliki keluasan tanah 1.2 ekar dan hak milik persendirian, FSAS juga mempunyai 4 unit tangki bersaiz 1000 meter persegi, 2 unit tangki bersaiz 500 meter persegi, 2 unit tangki bersaiz 300 meter persegi dan 1 unit kolam rawatan yang bersaiz 2000 meter persegi. Ternakan udang super intensif di FSAS berupaya menternak udang dalam tempoh 2 hingga 3 bulan dengan kadar hidup sehingga 70% ke 80%. Bagi HSAS pula, ia mensasarkan pembinaan tangki berkuasaan 500 meter persegi sebanyak 10 unit dan akan menjadi pusat pengeluaran udang bersaiz pasaran. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Nazmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam hormat.